إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالحجاب بصري وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولي وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله terfa'akan syukuran terima kasih kepada Allah Ta'ala dapat disambung kita menjadi musalli bukan musalli pula kita baca mardiyah bahjatul mardiyah Muniatul musalli bahagian yang kedua berkaitan membicarakan berkaitan dengan muafiq dan masbuk. Muafiq dah selesai lah berkaitan dengan masbuk dan masbuk pun habis lah itu kan jujung. Khusus kata dulu kita membicarakan tentang seorang makmum. Kita membicarakan tentang makmum masbuk. Makmum masbuk apa? Oh, makmum masbuk tak sempat habiskan Fatihah, imam dah rukuk, maka dia terus rukuk. Jangan habiskan Fatihah dia sebab dia masbuk. Bila dia rukuk, dapat tamakninah dengan imam ketika rukuk, maka dapatlah rakaat itu. Bila dapat rakaat tu, Fatihahnya adalah ditanggung oleh imam. Biasa dia buat, biasa masuk lambat, imam dah mungkin baca separuh daripada surah, dia baru takbir, baca Fatihah, baru 2-3 ayat tak sempat habis, imam rukuk. Jangan habiskan Fatihah sebab dia masbuk, terus rukuk, imam tanggung Fatihah. Ataupun kadang-kadang langsung tak baca Fatihah sebab dia masuk-masuk tu imam rukuk dah, maka takbiratul ihram, cepat-cepat rukuk, Fatihah tak payah baca, imam tanggung semua. Tadi imam tanggung mana yang tak baca lagi, bakinya. Kali ni imam tanggung semua. Tak ada masalah. Itu biasa dah kita buat, tak ada masalah yang tu. Dan masbuk ni disunatkan bagi orang masbuk, masuk-masuk sembahyang imam dah sedang rukuk, ataupun kemungkinan imam nak rukuk tak lama dah. Jadi makmum tadi disunatkan untuk tidak baca apa-apa yang sunat. Jangan sibuk dah dia baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras Allahu akbar kabira. Jangan sibuk dah baca benda tu. Walaupun ianya sunat. Sebab imam nak rukuk ni dekat tak Fatihah pun silap-silap tak sempat habis baca ni. Jadi rukuklah terus. Bila imam rukuk nanti, tapi dengan syaratlah bacalah terus, takbir-takbir terus baca bismillah, alhamdulillah. Mana yang sempat dapatlah, lepas tu rukuklah dengan imam. Jangan sibuk duk buat, jangan membimbangkan, sibuk duk buat membaca zikir-zikir yang sunat. Contohnya Allahu akbar kabira, wajjahtu, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Termasuk juga jangan duk diam. Lepas takbir dah tahu masbuk dah ni. Takbir duk diam. Allahu akbar. Jangan duk diam, terus baca bismillah, kan masbuk. Masbuk ni kalau dia baca Fatihah pun tak sempat habis. Jadi duk diam buat apa? Kalau dia baca Fatihah terus pun tak sempat habis, imam dah rukuk, pergi baca doa antitah buat apa?
Jadi dia satu kesalahan. Ya, dia satu kesalahan. Satu kesalahan makmum yang baca sunat-sunat walaupun a'udzubillahi minasyaitanirrajim apabila dia masbuk. Dia adalah satu kesalahan. Cuma salah tu bukan membatalkan sembahyang, tapi salah. Jadi sunat lepas takbir terus bismillah. Sebab dia tahu walaupun aku baca tak lepas takbir terus bismillah, tak baca sunat-sunat pun tak sempat. Tapi tak apa, imam rukuk nanti aku rukuk aja. Jangan membazir sebab dia ada kesan. Dengan membazir masa kat awal-awal tu dia ada kesan nanti. Nanti kita akan baca. Duduk diam, Allahu Akbar, diam. Bismillah, baru baca. Lama tadi tu ada kesan nanti. Bukan sekarang, masa tu tak kesan lagi. Tapi kalau dia muafiq tak apa. Dia masuk-masuk imam baru nak baca Fatihah. Dia pun Allahu Akbar. Buat apa baca laju? Imam baca Fatihah, lepas ni amin. Kan? Tu tak apa. Tak apa duduk diam. Tak apa kalau nak baca doa iftitah. Sebab imam tengah baca Maliki Yaumiddin, dia Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Tak apalah sebab imam lepas ni amin, lepas tu baca surah. Yang ini dah imam dah baca surah tengah-tengah lah. Ataupun imam dah rukuk, lagi teruk lah tu. Imam dah rukuk, dia takbir duk baca lagi, memang pelik Jadi jangan buat apa-apa Dia ada kesan nanti. Jadi sunat jangan baca apa-apa zikir kerana dah tahu lambat, buat cara lambat. Melainkan bahawa sangka ia dapat membaca Fatihah. Melainkan dia kata, walaupun imam baca surah dah, tapi nampak imam nak baca panjang ni. Allahu Akbar. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Panjang kot surah Taha ni. Boleh lah, tapi dia kena yakin lah. Dia agak-agak imam baca. Imam ni memang suka baca panjang. Dia tak apalah, dia bacalah Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Sebab dia menyangka sangkaan kuat imam baca panjang. Jadi memang sempat. Lepas baca doa iftitah, baca auzubillah, baca Fatihah, amin, lepas pada tu baru imam rukuk. Dia yakin gitu. Tu tak apa. Silakan untuk membaca apa-apa sunat. Tapi biasanya bila imam dah baca surah ni memang tak lama. Jadi janganlah. Dan bila imam rukuk, makmum tadi pun rukuk terus. Makmum mana yang boleh rukuk? Imam rukuk, makmum tak habis lagi Fatihah, makmum terus rukuk kan? Bukan semua makmum. Bukan. Hanya makmum yang tertentu sahaja. Makmum macam mana? Makmum yang tak buat benda tadi itulah. Imam takbir, imam baca surah, dia takbir. Lepas tu dia terus baca bismillah. Bila imam bismillah alhamdulillah, imam rukuk, dia rukuk. Tapi kalau makmum ni dia baca yang lain dulu. Allahu Akbar kabira ke, dia baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, imam rukuk. Orang ni tak boleh rukuk. Makmum tadi tak boleh. Sebab dia dah langgar peraturan, iaitu dia baca yang sunat-sunat. Dia nak buat apa nanti kita baca kat bawah. Ataupun dia diam, Allahu Akbar, dia diam. Dah agak-agak dah 5-6 saat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar. Tak boleh rukuk. Tak boleh. Yang makmum boleh rukuk dengan imam ni, yang makmum yang lepas takbir terus bismillah. Itu je yang boleh. Makmum apa ni? Makmum masbuk ni, makmum masbuk. Muafiq tak apa. Muafiq kita dah bincang lah. Kalau bahas dia panjang balik lah. Muafiq tak apa. Ini masbuk. Makmum yang lambat, yang tak cukup kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan berdiri bersama imamnya ni. Jadi tak boleh. Yang makmum yang baca sunat-sunat baru baca Fatihah, tiba-tiba tak sempat habis Fatihah, imam rukuk, makmum ni tak boleh rukuk. Rukuk batal. Makmum yang duduk diam, selepas makmum takbir dia duduk diam, lepas tu baru baca Fatihah, imam rukuk, dia tak boleh rukuk, dia rukuk, dia batal. Kalau dia takbir terus bismillah, alhamdulillah, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu Akbar. Makmum ni je boleh rukuk. Dapat dengan imam, tamakninah sama-sama rukuk, dapat rakaat. Okey. Gugur Fatihah bagi dia, sebut di sini. Okey, itu masalah makmum maksud itu peraturan makmum. Makmum yang melakukan peraturannya jika dah masbuk, tak ada diam apa semua tadi, maka dia boleh. Macam mana dengan imam? Imam pun ada peraturan. Bukan makmum saja. Imam pun ada masalah juga. Kalau imam langgar peraturan ini,
Makmum tadi pun masalah juga nanti. Tadi masalah makmum dah tahu Makmum masbuk kena jaga 3 benda je. Yang tadi jangan baca Allahu akbar kabira wajah tu, jangan baca auzubillah, jangan duduk diam. Terus bismillah. Tu je jaga bagi makmum. Bagi imam pula, mari kita baca bagi imam pula. Dan bagi yang disebut, saya nak baca undur sikitlah. Dan barang yang disebut akan dia masalah baca 169 hujung tu, baca sekali lalu je. Barang yang disebut akan dia masalah ini pada Fatihah, dan memadalah didapat bacaan ini akan dia, dapatlah bacaan akan dia mana yang dia sempat dan gugur daripada Fatihah itu, maka bakinya gugur. Makmum masbuk tadi, maka ia hukumnya seperti orang mendapat kemudian daripada takbir imamnya di dalam rukuk. Wajib ia rukuk, dia dapatnya wajib rukuk dengan imam. Makmum tadi tinggal je Fatihah, imam tanggung, maka orang yang masbuk itu wajib mengikut imamnya pada rukuknya, sama ada dapat membaca sesuatu daripada Fatihah atau tiada dapat sesuatu. Baca separuh-separuh lah, satu ayat lah. Langsung tak baca lah. Dapatlah rakaatnya jika dapat tamakninah dengan imam ketika rukuk. Maka jika adalah masbuk tiada dapat membaca Fatihah, langsung tak baca Fatihah, atau dapat setengahnya juga, maka ditanggung Fatihah itu oleh imamnya. Sebutlah tadi kan, okay. Dengan syarat. Dengan syarat tadi, syarat apa? Mari kita baca syarat dia. Dengan syarat, ni syaratnya imam, syarat imam pula. Tadi syarat makmum, ni syarat imam. Dengan syarat jika adalah imamnya mutahhir. Dengan syarat imam tu mesti suci, barulah dapat rakaat. Imam tu mesti suci. Suci ada 2, 3. Pertama, suci daripada hadas kecil. Maknanya imam tadi mesti ada wuduk masa sembahyang. Jadi pelik lah. Ada ke imam sembahyang tak ada wuduk? Dia lupa lah tu. Takkan sengaja kot. Pertama. Yang kedua, imam tu, dia kata makmum rukuk, imam tanggung Fatihah, kan? Imam tanggung tu, imam tu mesti ada wuduk. Kalau imam tu tak ada wuduk tak boleh. Tak tanggung. Nak buat macam ni nanti dulu. Yang kedua, imam tu mesti mandi wajib. Apa pula imam tak mandi wajib mari sembahyang? Terlupa lah tu. Lepas tu nak junuk, janganlah buat ten-ten nak sembahyang. Takut terlupa. Imam tu terlupa mandi wajib. Dia kata, maknanya dia terlupa dan dia sembahyang dalam keadaan begitu. Okey. Tiba-tiba makmum dia ada yang tadi itulah. Makmum dia ada yang tak sempat habis Fatihah, masbuk, rukuk, imam tanggung. Imam yang nak tanggung tu imam yang berjunuk, tak tanggung. Macam mana nak buat? Kejap lagi. Kita ambil tu 2 syarat imam. Yang ketiga, najis juga. Imam tu tak ada najis kat badan dia. Tak ada macam tai ayam ke tai apa ada. Ada wuduk, mandi wajib, tapi ada najis dekat kaki dia ke, ada najis tai cicak kat atas kepala ke, kat mana-mana lah senang cerita ada najis. Maka 3 masalah ni, 3 yang nak imam bernajis. Imam bernajis, imam tak ada wuduk, imam tak mandi wajib ni, 3 ni semuanya tak sedar. Kalau sedar, imam tu dah berdosa awal-awal sembahyang. Apa tak ada wuduk? Dosa lah. Okay. Imam apa tak mandi wajib lagi? Imam apa dah tahu ada najis, tetap juga sembahyang. Ini yang lupa lah semuanya. Jika 3 keadaan imam ni, maka imam tak boleh tanggung Fatihah makmum. Maknanya makmum tadi tak dapat rakaat. Tak dapat. Cuma bila dapat tahu tu nanti. Kita baca sikit-sikit dulu. Kita baca sikit-sikit. Jadi pastinya bukan ketika itulah dapat tahu kan. Bukan ketika sembahyang lah. Mesti lepas sembahyang baru dapat tahu. Masa tu mana tahu? Mana tahu imam tak ambil wuduk? Mana tahu imam tak mandi wajib? Masa tu nantilah baru imam bagi tahu. Kalau imam tak bagi tahu, dia punya pasal, dia berdosa. Kalau dia bagi tahu, dia baru dapat tahu. Bila dapat tahu tu barulah tahu. Biasanya masa tu dah habis sembahyang lah. Okey. Jika makmum tadi dapat tahu ketika dia masih lagi sembahyang, maka dia terus tambah. Masih lagi tak habis sembahyang makmum, imam dah habis. Sebab apa? Nak tahu imam bernajis, nak tahu imam tak mandi wajib, nak tahu imam tak ada wuduk, kena imam sendiri bagi tahu. Mana makmum tahu? Makmum tengah makmum, mana makmum tahu? Imam lah kena bagi tahu. Okey. Jadi macam mana imam nak bagi tahu? Lepas habis sembahyang lah baru dia bagi tahu. Katakanlah dia tu masbuk. Dia sampai-sampai imam dah rakaat kedua. Saya bagi contoh, dia sampai-sampai imam dah rakaat kedua. Imam dah rakaat kedua, dia pun takbir, baca 2-3 ayat, imam rukuk. Maka dikira dia dapatlah rakaat yang kedua tu. 2, 3, 4 katalah. Satu rakaat pertama tak dapatlah, nanti nak tambah 1.
Ni bagi contoh lah. Nanti nak tambah satu lah. Sedangkan dia tak ambil baca Fatihah atau langsung tak baca Fatihah sebab dia masbuk. Dia kata imam tanggung. Nanti naik, lepas imam salam tambah satu. Lepas imam salam dia tambah satu. Tengah-tengah dia tambah, imam buat pengumuman. Itulah macam tu lah. Macam mana lagi contoh dia nak beritahu? Tak maaf tadi saya lupa mandi wajib. Dia tengah semayang ni. Jangan mana belasah ramai-ramai. Dia kata, minta maaf lah, dia nak balik ni. Lupa mandi wajib tadi. Ataupun lupa wuduk lah. Atau Allah, terpijak tahi tadi. Tak terlupa nak basuh. Macam tu lah ngaji tadi. Dia buat pengumuman dekat. Dia buat pengumuman. Masih dia buat pengumuman tu, makmum yang tu tambah satu rakaat. Automatik jadi. Yang satu rakaat tu memang dia tak dapat sebab dia masuk rakaat kedua. Rakaat kedua pun mengharapkan imam tanggung Fatihah. Tiba-tiba imam tak mandi wajib ke, tak ada wuduk ke, ada tahi ke dekat mana-mana. Lupa dia kata. Terkincit tadi. Lupa nak basuh. Tak kisahlah macam mana pun. Okey. Makmum tadi nak tengah tambah satu ni. Last. Dia jadi apa? Jadi dua. Kenapa jadi dua? Dua rakaat nak kena tambah. Sebab yang dia sangka tadi, imam tanggung dan dua ayat. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Rahim imam rukuk, imam tanggung. Itu untuk rakaat kedua. Jadi tambah satu. Bila imam bagi tahu, dia dah tahu automatik. Tambah dua lah. Sebab rakaat yang dia sangka imam tanggung tu tak sah. Tak kira, bukan tak sah, tak dikira. Sebab tak ada orang boleh tanggung Fatihah imam. Imam pun tak boleh tanggung Fatihah dia sendiri. Sebab imam junub. Contoh lah. Imam tak ada wuduk. Jadi dia tambah, dia tak boleh lah tayyat akhir lepas satu rakaat tu. Kalau dia tengah tayyat akhir, baru imam buat pengumuman, terus naik satu lagi. Terus naik satu lagi tambah. Okay. Itu kalau dalam sembahyang. Kalau dah habis sembahyang, dah salam, mungkin dia masbuk yang rakaat pertama tu. Rakaat pertama lagi dia masuk, imam rukuk dah. Allahu Akbar, terus rukuk. Maka dia dapat, tak ada tambah rakaat lah. Rakaat pertama. Lepas tu imam salam, imam bagi buat pengumuman. Okay. Imam buat pengumuman, dia baru dapat tahu. Dia boleh sambung terus berdiri, tak payah apa, terus sambung. Dengan syarat. Dia makmum nak sambung tu dengan syarat. Syaratnya dia belum bercakap lagi. Banyak 6 patah perkataan ke atas. Makmum tadi, bukan imam, makmum. Dia ada bercakap. Lepas masuk bercakap tu, dia tak diam lah, dia bercakap. Walaupun dia berzikir, zikir juga nama bercakap. 6 patah perkataan. Dia jangan bercakap lebih daripada 6 patah perkataan. Jika tak sampai 6 patah perkataan, dia boleh sambung terus, bangun. Jika 7 ke atas, tak boleh sambung dah, sembahyang balik. Sebelum tu jangan lupa lah, belasah ramai-ramai dulu. Betul sembahyang. Menyusahkan orang. Mandi wajib pun lupa. Tentulah. Kena sembahyang balik. Semua yang mana kena sembahyang balik ni? Yang makmum yang masbuk tadi, yang imam tanggung Fatihah lah. Makmum yang tak ada apa-apa, dia Fatihah baca semua. Tak ada apa, tak ada kena-mengena pun dengan imam dari sudut Fatihah. Yang tu tak payah. Aku tadi Bilal, aku yang qomat. Imam takbir terus aku takbir. Memang imam tak sah hakikatnya, tapi makmum tadi sah. Sebab tak ada apa-apa berhutang pun. Tak ada apa, imam tak tanggung apa pun dia. Itu tak ada masalah. Ini makmum yang imam tanggung Fatihah. Tapi logik lah. Dia kata imam tanggung Fatihah dia. Tiba-tiba imam pun tak boleh tanggung Fatihah dia sendiri. Nak tanggung orang macam mana? Logik lah. Jadi dia tak boleh cakap lebih 6 patah perkataan. Cakap tu maksud bukan bercakap saja. Termasuklah wirid tu dia kena dinamakan bercakap. Contohnya dia kata lepas ada salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahalazim. Cakaplah tu. Jangan lebih 6. Astaghfirullahalazim berapa? Astaghfir 1 patah. Allah astaghfirullah 2. Al-azim 3. Astaghfirullahalazim 6. Astagfirullah habis dah. Astagfirullah habis dah. Yang ketujuh dah. Imam buat pengumuman pun sembahyang balik, tak boleh lah. Kalau dia diam, agak-agak dia diam je. Rasa semacam dapat rasa ni, rasa macam tak apa sah sembahyang. Tu. Imam buat pengumuman, dia tak cakap apa sepatah pun, boleh sambung terus. Dengan syarat diam tu jangan lama sangat. Yang itu tak adalah saat-saat tu, agak-agak je. Contohnya dia diam tu seminit. Lama, maka sembahyang balik. Agak-agak, dia cuma uruf. Diam 10 saat, lama. Macam putus mualat lah daripada semayang dia. Kalau dia diam 10 saat, rasa tak putus tak? Tak, 20 saat. Itulah, itu panggil uruf, agak-agak aja. Macam lama sangat dah. Kalau dia bercakap, tak payah saat-saat. Lebih 6 patah perkataan, terus tak boleh dah. Tu kalau bercakap. Atau dia baca wirid, atau apa-apa pula. Cakap dengan kawan ke apa ke.
Ataupun dia pergi kalau dia diam, dia masalah cakap, dia bukan masalah gerak, dia masalah cakap. Kalau diam agak-agak mungkin 30 saat kot. 30 saat ke bawah boleh lagi sambung terus. Putus malak tak agak-agak. Dia uruh, dia tak ada saat-saat, dia memang gitu dalam kitab tulis. Dia uruh. 30 saat macam tak lama sangat. Macam boleh lagi lah. Lebih 30 saat tak boleh dah. Gitulah. Okey. Sebab dia tak bercakap. Kalau dia bercakap, tak payah. 3-4 saat. Ya sallallahu alaihi wa sallam. Wala yuqayyu wa atubu ilaih. Habis dah. Habis apa? Bila imam bagi tahu nanti, maka dia wajib sembahyang balik. Dalam hati tak apa. Dia tak boleh keluar di mulut 6 patah perkataan. Sebab tu diam tak apa. Tapi tak boleh lama sangat diam. Lama sangat tu tak adalah saat-saatnya. Sendiri fikirlah, agak-agak lama. Orang boleh agak, putus malak dah ni, putus malak dah. Mayang balik. Dia boleh agak dah, berapa lama tu, diam. Tapi kalau keluar kat mulut, 6 patah perkataan. Kalau imam tak bagi tahu sampai ke sudah, imam tanggung dosa, makmum tak ada masalah. Dah siapa suruh imam tak bagi tahu? Dia kena bagi tahu lah. Kena bagi tahu lah. Tapi dia tak payahlah bagi tahu tak mandi wajib ke, mungkin kena tipu sunat sikit kot. Jatuh kot maruah. Ke macam mana? Kena nak nipu apa? Nipu dalam masjid lah tu. Kena keluar-keluar depan hotel. Nak cakap apa? Nak bagi ni terjaga sikit lah. Sembahyang saya tadi tak sah. Gitu kot cakap. Kenapa tak sah? Ada tak sah? Ada. Tak sah sembahyang saya tadi. Jadi yang makmum yang menangguk, makmum yang masbuk dengan maksud Fatihah dia saya tanggung, kena tambah rakaat. Kalau masih pendek tambah rakaat sekarang. Jangan bercakap. Dia pergi, tambah rakaat macam mana pula? Habis dah mau bercakap, habis dah. Mau masa tu, jadi masa tu tak boleh lah nak. Jadi macam mana macam itulah. Dia kena bagi tahu lah. Cuma tak sesuai lah kalau cakap tak mandi wajib ke apa. Memang viral. Imam tak mandi wajib menyebabkan satu masjid menjadi. Jadi sekadar cakap tak sah lah. Pandai-pandailah nak cover maruah masing-masing. Macam itulah. Jadi imam tu mesti suci. Tapi makmum macam mana makmum ya? Ni soalan. Makmum yang dia masuk rakaat kedua, tapi dia baca habis. Dia masbuk juga. Masbuk dengan maksud imam salam dia kena tambah satu. Dia masuk rakaat kedua. Tapi Fatihah dia habis baca rakaat kedua. Tadi dia tak habis baca kan? Fatihah dia habis baca rakaat kedua. Lepas tu, lepas imam salam dia tambah satu lah. Lepas dia tambah satu baru imam bagi tahu tak mandi wajib ke apa ke. Dia kena sembahyang balik tak? Atau dia kena tambah apa-apa? Tak kena lah. Memang dia masbuk, tapi bukan masbuk yang Fatihah tadi tu. Masbuk sebab nak tambah rakaat. Orang panggil masbuk juga kan? Yang tu tak ada masalah. Jadi faham tak dia punya kat mana? Dekat imam tanggung Fatihah dia. Imam tanggung Fatihah makmum sebab tak habis. Tiba-tiba imam sendiri tak boleh tanggung Fatihah dia sendiri sebab ada masalah najis tadi, ada masalah hadas. Maka dia pun tak boleh tanggung. Kita faham kat situ. Alright, satu syarat imam mesti mutahhir, mesti suci. Yang kedua, dan bukan pada rakaat yang lebih, seperti rakaat yang kelima. Imam pula tak boleh rakaat tu rakaat kelima. Sebenarnya dia punya alasan sama je. Contohnya, imam naik rakaat kelima. Dia masuk, kita ambil contoh macam tadi juga, macam tadi. Dia masuk rakaat kedua, bukan macam tadi. Bukan. Dia sampai okey, macam ni. Dia masa dia ambil wuduk, dia hintai. Oh, imam tahiyat awal. Ni buat contoh lah, buat contoh masing-masing buat contoh sendirilah. Saya yang terfikir saya buat contoh tu. Dia tengah ambil wuduk tu, dia tengok imam tengah tahiyat awal. Oh, tahiyat awal. Okey. Dia ambil wuduk. Tengah-tengah ambil tu imam naik rakaat ketiga. Katalah maghrib. Imam naik rakaat ketiga. Kemudian dia sambunglah wuduk dia semua. Tiba-tiba tengok imam rukuk dah rakaat ketiga tu. Tak dapat rakaat aku kali ni. Ingatkan dan tak dan. Okey, tak apalah. Lepas tu dia masuk. Dia masuk imam tengah sujud. Tengah-tengah nak usolli ni dengan harapan, bukan dengan harapan lah, dengan tujuan nak takbir, lepas tu duduk tu lah tahiyat akhir. Imam tahiyat akhir kan? Dia pun cuma ni nak bagi contoh. Kemudian dia baru nak takbir, tak takbir lagi, imam naik rakaat keempat. Gitulah kot.
Kalau maghrib rakaat keempat, dia bagi contoh rakaat kelima kan. Buatlah isyak. Buatlah isyak. Imam naik rakaat kelima. Samalah. Saya bagi contoh maghrib, dia naik rakaat keempat. Makmum tahu. Tak takbir lagi. Dia kata, alang-alang aku memang nak jadi masbuk. Aku semayang ajalah. Nanti dengan imam yang lebih tadi, nanti aku tambah 2 je lah. Boleh tak? Tak boleh. Satu, dia pun tak tahu nak buat apa. Imam rakaat nak kata nak subhanallah ke? Katalah, ni nak buat cerita je. Nak buat contoh, nak bagi kena dengan ni kitab kita. Nak subhanallah boleh ke? Dia tak semayang. Orang semayang boleh dah subhanallah, tapi semua tu contoh lah kan. Macam mana nak buat ni? Ada makmum yang duduk tahiyat akhir, dia tak ikut. Ada yang makmum ikut. Macam mana ni? Dia yang ikut tak ikut tu biar. Tu kita nak cerita pasal dia. Kita nak cerita pasal dia ni. Macam mana ni? Oh, takbir je lah. Dia pun Allahu Akbar. Dia takbir. Dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Imam rukuk. Tak boleh lah contoh macam tu sebab dia dah tahu. Tukar contoh lain. Sebab tu dia tak tahu. Okey, dia ambil wuduk kat luar. Dia tak tahu pun imam rakaat berapa. Macam tu lah kot. Yang tadi pun ada juga masalah yang boleh kita bahas. Dia masuk imam. Oh, aku ingatkan dah tahiyat rupanya ada 1 rakaat lagi. Dia tak tahu. Yang tadi saya bagi contoh, dia dah tahu kan. Tak boleh. Dia dah tahu tak boleh ikut. Batas sembahyang dia. Macam yang tadi, kes tadi, dia dah tahu dah imam naik rakaat ke-4 maghrib atau naik rakaat ke-5 isyak. Dia takbir, lepas tu dia baca Fatihah. Makmum tadi terus batal. Jadi tak boleh lah, tak kena lah contoh imam nak tanggung tu, tak kena lah. Makmum tadi terus batal sebab dia tahu. Soalannya, makmum tadi kena buat apa? Dia masuk ni, Allahu Akbar. Imam naik rakaat ke-4 maghrib atau rakaat ke-5 isyak. Dia tak tahu nak buat apa dah. Nak berjemaah. Nak subhanallah takut, tak semayang lagi. Dia pun Allahu Akbar, takbir, dia nak buat apa? Dia wajib duduk tahiyat. Walaupun imam tengah berdiri. Tahiyat akhir, tahiyat. At-tahiyatu min Allah. Lepas takbir terus. Kalau lepas takbir, fikir dulu. Nak buat apa? Batal semayang. Walaupun imam sedang berdiri, kerana imam tu salah. Tempat mana yang imam yang betul? Tahiyat kan? Sebab tu dia kena pergi tempat imam yang betul, walaupun imam tak pergi. Imam salah dia punya pasal. Aku tahu imam sepatutnya tahiyat akhir. Maka lepas takbir tu, tunggu duduk. Kalau dia kata alang-alang mencelup perkasam, biar sampai ke pangkalengan. Dia pun takbir, baca Fatihah dengan imam, rukuk yang tidak semua, imam salam, dia tambah lagi. Kalau maghrib dia tambah lagi 2. Ataupun kalau isyak dia tambah lagi 3 sebab dapat. Oh tak dapat. Batas sembahyang awal lagi. Tak boleh. Dia kena duduk tahiyat akhir, baca tahiyat. Tunggu lah imam tunggu rukuk yang tidak sujud, tunggu. Nak subhanallah silakan. Lebih baik jangan. Sebab orang nak subhanallah dia kena ada ilmu. Dia tak boleh main subhanallah je. Diam aja, tunggu je. Lepas imam turun sampai tahiyat, imam salam, makmum tadi tambah berapa? Tambah berapa lah? Kalau maghrib 3. Kalau isyak 4. Kalau katakanlah sebelum imam salam, dia ingat dah standby nak tambah ni, sebab dia takbir terus duduk, macam lawan imam pula. Bukan lawan imam yang salah. Dan dia tahu. Contoh yang dia tak tahu nanti lepas ni. Ini contoh dia tahu, dah halang-halang tersilap bagi contoh, kita teruskan contoh tu. Okey. Jadi imam tu udah sembahyang. Tiba-tiba imam duduk, tak apalah. Imam teringat ke dia duduk, biar. Yang penting lepas imam salam baru makmum tadi tambah rakaat. Walaupun dia takbir ketika imam berdiri, tapi berdiri itu berdiri salah. Okey. Berdiri lebih rakaat. Jadi kalau katakanlah sebelum imam salam, imam semayang, tak ada orang tegur dia, ataupun ada orang tegur pun dia tak dengar. Tak wajib imam dengar. Sebab dia yakin. Ikut dia. Rukuk yang tidak sujud, tahiyat. Okey, tahiyat. Tiba-tiba sebelum salam, imam tadi sujud sahwi. Makmum ni makmum mana ni? Makmum yang takbir, imam tengah berdiri rakaat lebih, terus duduk tadi ni. Apa aku nak buat? Makmum tadi dah betul dah dia duduk terus. Tiba-tiba imam sujud sahwi. Apa hal pula? Aku baru tak 1 rakaat pun tak dapat lagi. Buat apa aku sujud sahwi ikut imam? Dia tak sujud sahwi, batal. Dia kena sujud sahwi. Ikut imam. Pelik awak sembahyang ni. Takbir, imam berdiri, dia terus duduk, baca tahiyat, lepas tu tunggu imam turun, lepas tu sujud 2 kali, lepas tu baru tambah rakaat. Pelik sembahyang dia. Kena ikut lah, kena buat macam tu lah. Sujud dengan imam, sujud sahwi, lepas tu imam salam, tambah lagi, kalau maghrib 3 lah, isyak 4. Okey.
Dia pun sembahyang seorang-seorang lah. Sembahyang. Lepas tu dia tahiyat akhir, makmum tadi. Kalau maghrib rakaat ketiga, kalau isyak dah rakaat keempat. Sebelum makmum tadi, yang asal makmum dah sembahyang seorang dah lah. Tadi dah sujud sahwi lah. Adakah sunat sujud sahwi? Sunat sekali lagi sujud sahwi. Tak wajib lah ni. Yang tadi wajib. Yang dengan imam tadi wajib. Tak sujud, batal makmum. Walaupun bukan pada tempatnya. Bukan pada tempat makmum kan. Tempat imam ialah, bukan tempat makmum. Jadi makmum tadi wajib ketika imam sujud sahwi. Sekarang ni dia dah sembahyang seorang dah. Sebelum dia salam, dia kata, buat apa aku nak sujud sahwi? Pertama, imam yang salah, aku tak salah. Lepas tu aku kena paksa sujud sahwi 2 kali lagi. Sebelum aku sembahyang seorang-seorang, sebelum aku salam, aku kena sujud sahwi sekali lagi. Ya, tapi sunat, tak wajib. Sunat sujud sahwi. Maka sunat lagi lah. Lagi pelik sembahyang ni. Dah lah mula-mula pelik. Sebelum salam tambah lagi 2. Yang tu sunat. Yang tadi wajib. Sebab imam sujud, makmum wajib sujud. Sekejap, alang-alang salah contoh, kita terus panjangkan contoh tu. Ketika imam naik rakaat keempat, naik rakaat kelima tadi, atau rakaat lebih tadi, makmum masbuk dah tahu cara nak buat macam mana. Takbir, terus duduk kan. Okay? Lepas tu tunggu imam turun. Imam tak sujud sahwi, biarkan. Imam tidak sujud sahwi, biarkan imam. Imam salam, tambah rakaat. Kalau imam tidak sujud sahwi, makmum janganlah sujud sahwi kan. Lepas imam salam, makmum tadi tambah rakaat. Sebelum makmum tadi, yang asal makmum, lepas tu dia sembahyang seorang tadi, tambah 4 rakaat, katalah 3 rakaat tadi. Kemudian yang ini imam tak sujud sahwi. Tak pelik sangatlah sembahyang dia. Pelik sikit lah. Takbir, terus duduk walaupun imam diri. Lepas tu tunggu imam rukuk i'tidal, imam duduk. Imam tak sujud sahwi sebab imam kata tak salah. Dia salah-salah. Makmum tadi tambah rakaat. Kalau maghrib 3, kalau isyak 4. Okay? Makmum tadi sebelum salam sunat sujud sahwi juga. Tak wajib, sunat. Yang wajib hanya jika imam sujud sahwi je makmum sujud sahwi. Itu je yang wajib. Dah imam tak buat, biar. Makmum dia kata aku tak salah. Dan imam dah tak sujud sahwi. Dan aku tak salah pun. Aku tak dapat rakaat pun. Dapat takbir terus duduk. Tetap juga sunat sujud sahwi. Makmum tadi. Sebab imam telah melakukan kesalahan, makmum kena tanggung juga kesalahan imam. Dia seolah-olah gitulah. Imam buat salah, makmum kena tanggung. Walaupun makmum tu ujung-ujung lah. Dapat tahiyat akhir pun. Tetap juga kena tanggung. Kena tu maksud sunat. Sunat sujud sahwi. Okay. Itu contoh. Okey, macam mana dengan bila imam naik rakaat kelima atau naik rakaat keempat maghrib tadi, makmum yang bukan masbuk pula. Yang bukan masbuk. Makmum yang bukan masbuk ikut imam. Dia tahu imam lebih, dia ikut, batal. Imam lebih ni, tapi tak tahu nak buat apa. Kalau dia tak ingat juga, dia pun pening sama macam imam, tak batal. Nah, kalau dia yakin, kadang-kadang yakin, tiba-tiba imam naik. Aku rasa imam dengan aku percaya imam lagi. Aku tak percaya dengan diri aku sendiri. Dia kata. Contohlah, naik. Sebab dia percaya imam lagi. Dia yakin imam lebih. Baru dia naik batal. Sama juga. Dia tengok orang lain. Asalnya dah yakin. Tengok orang lain jadi tak yakin balik. Naik. Ikut imam. Walaupun lebih, tak batal. Dia kena yakin sungguh. Memang lebih. Confirm lebih. Naik juga baru batal. Jadi sebab tu imam tu bahaya. Tapi biasa salah manusia mesti ada. Setahun sekali, setahun 2 kali, jadi biasa, standard. Jadi imam 10 tahun tak pernah salah. Malaikat kali. Tak pernah lupa surah. Malaikat yang kot. Cuba tengok betul-betul. Orang malaikat. Dia mesti salah, standard. Malah salah tu yang menyebabkan ada hukum-hukum pekah ni. Kalau tak salah, mana ada hukum-hukum ni? Okay. Nabi pun lupa. Daripada 4 rakaat buat 2, Nabi pun tak tahiyat awal. Tu Nabi. Okay. Itu contoh sebenarnya bukan dalam kitab kita. Itu dah tersalah bagi contoh awal-awal, saya teruskan aja. Contoh dalam kitab kita, dia tak tahu 5 rakaat lebih. Yang tadi dia tahu. Ini dia tak tahu. Dia tengok sembahyang lagi tu. Bunyi Allahu Akbar. Dia masuk. Imam sembahyang. Dia pun masuk saf, takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dia rukuk i'tidal ikut imam. Lepas tu imam tahiyat akhir. Rupa-rupanya dapat 1 rakaat. Dia kata tak apa, imam tanggung Fatihah tadi tak habis pun, imam tanggung, tak ada masalah.
Sebelum imam salam, imam sujud sahwi contohnya. Ataupun imam tak sujud sahwi pun tak apa. Cuma saya buat cerita lah, imam sujud sahwi. Sebab dia baru sedar terlebih. Imam baru sedar lebih. Maka imam pun sujud sahwi. Makmum tadi wajib sujud sahwi lah. Okay. Kalau imam tak sujud sahwi pun tak apa. Tak apa maksudnya makmum tadi stay dulu. Kemudian imam salam. Makmum tadi tambah rakaat. Kalau 4 rakaat, tambah lagi 3 lah. Ketika tambah rakaat 3 tengah duduk dalam sembahyang tadi, dapat tahu, samalah macam kes mandi wajib tadi, sama aja. Dia dapat tahu, imam lah yang bagi tahu ataupun orang-orang bagi tahu. Dia dengar tengah sembahyang, tengah tambah rakaat ni. Imam kata, "Oh, minta maaf, tadi lebih buat lebih." Dia, sudah. Rakaat lebih. Oh, iyalah tadi lebih. Patut pun ada bunyi subhanallah, tapi saya macam yakin, lebih rupanya. Oh, iyalah lebih. Imam sah. Imam sembahyang 5 rakaat sah sebab dah lepas. Kalau kurang rakaat baru problem. Kalau lebih, no problem sebab dah lepas. Imam sah. Makmum nak tahu sah tak sah, tengok kalau dia tahu imam lebih, dia ikut juga batal. Kalau dia pun blur pening macam imam juga, naik tak batal. Okey. Makmum masbuk tengah sembahyang ni. Makmum tak cerita cakap makmum masbuk ni. Aku tengah sembahyang ni. Aku kena tambah 3. Terus dia kena tambah 4. Sebab apa? Samalah kes tadi. Sebab dia dapat 1 rakaat. Imam dan dia dapat 1 rakaat dan imam dan tak sempat habis Fatihah, imam tanggung Fatihah dia rukuk. Imam nak tanggung Fatihah macam mana? Sedangkan Fatihah imam pun tak layak dengan maksud rakaat lebih. Jadi sebenarnya dia tak dapat rakaat itu. Sebab imam punya Fatihah tak laku. Sebab rakaat lebih. Maka dia kena tambah 4. Yang 3 tadi kena tambah 4. Sebenarnya lebih kurang sama je macam tadi. Kalaulah dia kena tambah 4 kalau dia tengah sembahyang. Sama juga kalau dia dah salam. Samalah juga kes tadi. Lepas dia salam baru orang bagi tahu, dia tak bercakap 6 patah perkataan lagi, terus sambung, tak payah takbir balik, terus sambung aja. Tambah 1 lagi. Betul rukuk yang tidak sudahlah, terus sambung sajalah. Kalau duduk diam jangan lebih beberapa, jangan lama sangat tadi. Seterus boleh sambung. Jika dah lama sangat sembahyang balik. Sama je kes tadi. Okey. Itu kalau dia imam tanggung Fatihah dia. Kalau imam tak tanggung Fatihah dia tapi dia masbuk. Contohnya dia dapat rakaat yang kedua, bukan rakaat pertama. Tadi rakaat pertama, kita ambil rakaat kedua. Rakaat kedua, imam dia takbir, dia baca Fatihah habis. Lepas imam salam kena tambah 1. Boleh tak? Kejap. Boleh tak contoh tu? Bukan. Imam rakaat terakhir. Dia ingat imam rakaat terakhir. Dia takbir, dia baca Fatihah sampai habis. Maknanya imam tak tanggung pun Fatihah dia. Okey. Imam tak tanggung pun Fatihah dia. Sebenarnya imam tu rakaat kelima. Sama macam tadi, cuma tadi imam tanggung Fatihah, ini imam tak tanggung sebab dia baca habis. Dia tengok imam tengah naik Allah tu, dia masuk Allahu Akbar, baca Fatihah sampai habis. Imam rukuk. Imam tak tanggunglah Fatihah dia. Tapi rakaat imam tak betul tu, rakaat tu rakaat salah, rakaat yang kelima, rakaat lebih. Lepas pada tu, lepas salam baru dapat tahu, tak ada masalah. Dengan maksud tambah je 3 juga. Lepas imam salam, imam bagi tahu tambah 3 juga. Nampak tak dia punya masalah dia kat mana? Dekat tanggung Fatihah tu. Dan logik lah cerita tu. Alright. Itulah kata dia macam ni. Imam lebih tak imam dia kena ikut keyakinan dia. Dia kena ikut keyakinan dia sendiri. Walaupun makmum subhanallah sekalipun, kalau dia yakin itu betul, dia tak boleh turun. Dia turun dia batal. Makmum pula, jika dia yakin imam dah lebih, dah cukup, makmum tak boleh naik. Kalau makmum naik, makmum batal. Dia ikut keyakinan. Dia ikut keyakinan masing-masing. Kemudian makmum yakin lah, duduklah, jangan berdiri, duduk je. Tapi kalau dia imam lebih ni, dia ikut juga, itu yang batal. Betul ke? Tak boleh ikut keyakinan. Itu yang kata kalau dia blur sama juga. Bengong, tak kerti. Okey. Kalau kata mula-mula dia was-was ni, ya ke tak, tapi macam imam lebih ni.
Tapi aku sendiri pun berangan tadi. Macam mana? Naik mana dia tak yakin naik? Okey, tak batal lagi. Tengah rukuk, oh memang betul. Dia lebih. Kan? Aku ingat rukuk pertama aku gaul lutut. Rakaat kedua aku tak ada lah, sampailah masalah dia. Yang keempat, rakaat keempat aku ingat tadi. Aku garu sikit kepala lutut sini. Baru masa dia rukuk, dia pegang kepala lutut, baru dia teringat. Makmum yang teringat, terus duduk. Masih dia teringat, terus dia duduk tahiyat. Tak batal. Kalau maksudnya dia nak mencipta keyakinan dia melalui makmum-makmum yang lain. Okey, itulah. Kalau yakin, tiba-tiba jadi yakin je, tiba-tiba datang yakin. Yakin, oh betul dah. Memang aku salah. Memang tak, imam salah ni. Aku pun ikut imam yang salah. Masih yakin tu, terus kena duduk. Tak duduk batal. Tak duduk batal. Dia kena ikut keyakinan sendiri. Ketika itu, masa aku naik, tak yakin. Sekarang baru yakin masa rukuk intidal. Terus duduk. Kalau dah memang tahiyat, tak ada buat apalah. Terus dah memang duduk. Nak duduk macam mana lagi? Dia kena gitu. Ataupun contoh, dia tahiyat. Aku imam salah, imam lebih. Tunggu imam. Tengah-tengah. Imam tak rukuk lagi lah. Weh, betul lah imam aku yang salah. Wajib bangun. Makmum tadi. Jadi dia ikut keyakinan ketika itu. Keyakinan dia. Okey, saya nak beri contoh. Dalam bab sembahyang, dalam bab keyakinan ni, dia tak semestinya mu betul, mu salah mesti aku betul. Aku salah, mu betul, tak semestinya. Kadang-kadang walaupun berbeza, dua-dua betul. Contoh dia. Kemudian imam tambah, dia yakin imam lebih. Imam dah lebih, cukup dah, dia pun tahiyat makmum tadi. Imam, aku yakin ini rakaat terakhir. Makmum yang salah. Subhanallah, konon dia salah. Sebab bila makmum subhanallah, tak ada bukti yang dia tu betul. Mana bukti? Janji subhanallah tu betul. Dan tanya subhanallah tu ramai orang, dia tegur orang, kali dia yang salah. Ramai. Dia tegur orang, dia salah ramai. Jadi tak ada bukti di situ. Okey. Imam yakin ini rakaat yang terakhir. Makmum yakin itu rakaat lebih. Maka imam ikut keyakinan dia berdiri, makmum ikut tahiyat dan tunggu imam. Sunat tunggu imam. Jangan mufaraqah. Kemudian imam rukuk i'tidal, salam. Makmum salam. Imam sah, makmum sah. Dua-dua sah. Tak wajib tengok CCTV. Kalau tengok terbukti, waktu tu baru kita tengok sah ke tak sah. Siapa suruh tengok? Tak wajib tengok. Walaupun ada CCTV, tak wajib. Kalau tengok, Allah, rupa-rupanya imam salah. Tapi imam lebih rakaat, sah juga. Kita contoh, imam kurang pula. Imam kurang tak boleh buat contoh. Macam mana kata contoh? Sah kan buat contoh tu. Senang cerita, kalau cek CCTV, ternyata membatalkan, batal, maka baru batal. Selagi tak cek CCTV, selagi tu dua-dua sah. Okey. Makmum ni bukan makmum. Dia ni yakin kiblat ke sana. Ni cerita dalam hutan, padang pasir, tengah laut. Yakin sini dengan ilmu dia, dengan keyakinan dia. Seorang lagi yakin kiblat ke sini. Oh, terus. Bertentangan terus. Tak, bukan gini-gini ni, gini terus. Dia ni tak boleh sembahyang belakang, jadi makmum tak boleh. Tak sah. Imam sah kalau dia jadi imam. Makmum ni yakin ke sini, dia ikut yang ini. Dia ikut juga. Aku yakin sini, aku yakin sini. Yakin tu bukan yakin bodoh-bodoh. Yakin ada lah. Aku tengok kompas aku tengok bintang, aku tengok itu, tengok ini, menandakan sini. Ikut ilmu aku sini. Kawan ni tak boleh jadi makmum ni, kawan ni tak boleh jadi makmum. Kena sembahyang asing-asing. Seorang sembahyang sini, seorang sembahyang sini. Dua-dua sah. Kalau yang ni ikut sini, yang ikut tu tak sah. Kalau yang ni ikut dia ni, ikut tak sah. Sedangkan mesti salah satu je yang betul. Tak ini tak. Tak, dua-dua sah. Dua-dua sah. Kecuali itulah akhir sekali panggil orang yang pandai apa yang dipercayai, dia sebenarnya sini. Bila dia kata sebenarnya sini je, yang ni tak sah dah. Ataupun sebenarnya sini, dua-dua tak sah. Siapa suruh panggil? Tak wajib. Tak wajib panggil. Samalah. Tak wajib tengok CCTV. Tak wajib. Jadi kalau katalah makmum yang huru-hara kat belakang bila imam salah ni, bukan imam didakwa salah. Jangan sedap. Imam sikit je semua salah. Tak, imam didakwa salah tadi. Makmum dia wajib ikut keyakinan dia. Makmum yang kata imam salah, imam lebih, makmum tadi bangun batal. Walaupun hakikatnya
imam tu walaupun dia kata imam lebih ni, maka dia duduk. Okey. Makmum tadi duduk sebab dia kata imam lebih. Sebenarnya mula-mula dia kata macam ni. Macam mana? Imam lebih. Dia kata dah cukup dah ni. Dah cukup dah ni, kenapa imam lebih? Tapi dia ikut juga, batal. Okey, batal sembahyang dia. Okey? Batal sembahyang dia. Rupa-rupanya dia yang salah sangka. Imam tu betul, dia yang salah. Imam tu naik rakaat keempat, dia kata rakaat kelima imam, sebenarnya rakaat keempat. Sebenarnya rakaat keempat. Macam mana? Bukan. Sebenarnya makmum tadi dia duduk rakaat ketiga. Okey. Tapi dia kata rakaat keempat. Imam naik rakaat keempat, dia kata imam naik rakaat kelima. Gitu. Dia nak tegur orang dia salah cerita ni. Nak buat contoh. Imam naik rakaat kelima, dia kata. Sedangkan sebenarnya imam naik rakaat keempat. Tapi dia kata imam naik rakaat kelima. Maknanya dia lah salah. Okey. Bila dia kata imam naik rakaat kelima, sedangkan imam naik rakaat keempat, dia yakin ni imam naik rakaat kelima, ni rakaat keempat dah. Tapi sebenarnya imam tu betul dah rakaat keempat, dia yang salah. Dia pun bangun juga, batal juga, walaupun hakikatnya sebenarnya betul lah dia bangun tu. Faham tak? Betul apa? Dia kena ikut keyakinan dia walaupun salah. Salah tu mana dia tahu? Kalau dia tahu salah, dia tak yakin lah. Dia kena ikut keyakinan dia walaupun hakikatnya salah. Macam tu kot, hakikatnya salah. Imam naik rakaat kelima. Dia kata, aku ikut juga. Lepas cek CCTV, rupa-rupanya itu rakaat keempat. Makmum tadi yang yakin rakaat kelima naik, batal. Siapa suruh yakin rakaat kelima naik juga? Faham? Batal. Sedangkan sepatutnya betul lah dia naik tu. Tapi ketika dia naik, dia kata rakaat berapa? Rakaat kelima. Dia kata dia yakin ianya rakaat kelima ketika dia naik. Sebenarnya rakaat keempat je, betul dah. Dia yakin rakaat kelima, dia naik juga, maka batal dia. Walaupun hakikatnya sebenarnya betul. Okey, bab lain. Bab masuk masjid, dia datang dah zuhur ke belum zuhur lah kita ambil terang lah. Dah zuhur ke belum bukan. Yalah, dah zuhur ke belum? Tengok. Dah kot. Dia tak yakin ni. Dia pun sembahyang je zuhur. Lepas dia sembahyang, orang mari. Orang kata, pukul berapa jam mati, tak tahu pukul berapa dah. Dah zuhur dah. Dah pukul 3 dah. Maknanya kebetulan dia sembahyang dalam zuhur lah kan. Dan dia niat zuhur, tak sah juga. Sama je kes tadi, tak sah juga. Tak sah sembahyang ni. Sebab ketika dia sembahyang tu, dia tak yakin pun masuk waktu. Walaupun hakikatnya memang masuk waktu. Sama lah tadi. Dia yakin tu rakaat kelima. Dia pergi naik berapa? Batal lah sembahyang dia. Rupanya memang betul 4. Walaupun memang betul 4, dia tak kata, nasib baik aku ingat rakaat kelima, aku naik juga. Mujur, tak ada mujur, batal lah. Batal lah. Sembahyang ikut keyakinan masing-masing. Imam ikut keyakinan imam, makmum ikut keyakinan makmum. Makmum tak boleh ikut keyakinan imam kecuali makmum tu sendiri yang sama juga tak yakin. Tak yakin baru dia boleh ikut imam. Sebab dia tak yakin. Kalau dia yakin, dia tak boleh ikut. Walaupun hakikatnya dia salah, tetap tak boleh ikut juga. Lepas pada tu kita ejah lah macam mana sembahyang balik ke apa ke. Lepas terbukti tu kemudian lah. Sebab tu dalam sembahyang ni, dia dalam sembahyang berjemaah ni, dia bukan ikut keyakinan tak. Tapi biasanya pening makmum biasanya bila imam buat apa, makmum jadi pening sekali. Jadi dia jadi ikut je lah. Akhir rupanya pakat-pakat ikut salah belaka makmum. Tapi makmum yang yakin sahaja yang batal. Makmum yang tak yakin, yang tak tahu macam imam betul kot, aku pun tak ingat, aku pun tak tahu, ikut je imam yang salah tadi, tak batal. Sebab sama-sama kan tu lah. Jadi sebab tu bila imam terlebih ke yang dikatakan salah, sebab tu makmum kat belakang macam-macam. Yang serabut mufarakah, serabut aku mufarakah terus. Mufarakah tak ada apa-apa. Mufarakah bila-bila boleh, tak apalah. Tapi biasa kalau jenis suka mufarakah gitu, kalau nak bawa perang, jangan bawa. Kalau katalah, kita pergi perang, negara kita diserang, kita perlu mempertahankan negara kita. Seorang, awak jadi ketua, awak cari 100 orang di belakang, duduk di tepi bukit sana. Cari, yang ni selalu mufarakah, mu duduk jauh, mu pergi guruk lain. Biasa masalah. Sikit-sikit cegai, sikit-sikit cegai, sikit-sikit cegai, sikit mufarakah, sikit mufarakah.
Baru dia kita suruh buat tu, dia tak buat nanti kan. Dia berapa kau? Panah kau atas, tembok kau atas, dia tembok kau lain pula nanti kan. Dia jenis macam tu. Tak, maksudnya tak setia. Benda boleh bincang. Benda boleh bincang-bincang dulu. Duduk diam-diam, tunggu salam sama-sama. Kan kita satu gang. Kita sama-sama pergi semayang. Janganlah tinggal kami tengah jalan. Ini jangan buat gang, jangan buat pergi musafir sama-sama, jangan. Nanti dia tinggal. Dia jumpa kawan dia kat lain kat R&R, dia tinggal apa mu. Tak apa, terima kasih. Separuh jalan aja. Jenis tak setia. Tapi itu kalau dia jenis suka mufarakah. Tapi kalau dia tak tahu nak buat apa, baik mufarakah daripada teka-teka. Aku tak tahu nak buat apa. Kalau aku main teka-teka, takut nanti batal pula. Betul juga. Itu tak apalah. Sebab dia tak tahu nak buat apa. Okey. Dan syarat satu lagi. Kejap je. Dan syarat lagi, last ni yang terakhir. Dan syarat lagi, ini samalah, iaitu ia dapat, ini syarat makmum, dapat rukuk ia tamakninah sebelum lagi ia bangkit imamnya, sekurang-kurang rukuk. Syarat seterusnya adalah, ni bukan syarat imam lah, tadi dua tu syarat imam, ini syarat makmum. Dia mesti tamakninah dengan imam, mesti dapat tamakninah dengan imam. Tapi yang menariknya, perkataan sekurang-kurang rukuk tu menarik. Sebelum lagi ia bangkit imamnya sekurang-kurang rukuk, bukan rukuk, sekurang-kurang rukuk. Maka jika terkemudian terlambat ia makmum sebab membaca Fatihah tak habis-habis lagi hingga bangkit imamnya kepalanya, bangkit imamnya domainnya tu kembali kepada makmum. Imamnya tu makmum lah, makmum punya imam. Okay. Kepalanya tu apa? Tengok tu. Atau yang kedua tu kepala imam. Sebab tu domain ni memanglah penting kan. Tapi kita kita panggil domain. Imamnya tu kembali kepada makmum. Atau bahasa lain, makmum punya imam. Kepalanya, imamnya kepalanya. Kepalanya tu kepala imam. Kelakar kalau tak pandai nak memulangkan domain tu ke tempatnya, pening. Disunatkan akikah apabila mendapat anak laki-laki pada hari yang ke-7. Betul? Kan? Sunat akikah hari ke-7 kan? Dan disunatkan akikah apabila mendapat anak lelaki pada hari yang ke-7. Dan disunatkan juga akikah itu 2 ekor kambing yang sama rupanya. Nya tu kembali ke apa? Kalau nya tu kembali kepada baby macam manalah kambing ni sama muka dengan anak aku. Nya tu kembali kepada kambing, bukan kembali kepada bayi. Kalau kembali kepada bayi, puas nak cari kambing muka macam ni, macam muka ni tak sama macam anak aku, cari yang lain pula. Jadi kembali kepada 2 ekor kambing tadi sama muka. Tu afdal. Kalau adik-adik lah cari. Kalau anak lelaki 2 ekor kan, cari. Jangan satu hitam atau putih, jangan, dia tu sama rupa. Cari rupa sama, semua kaki sama. Itu afdal. Janji 2 ekor mana-mana boleh. Malah akikah tu sendiri pun nak sunat, tak buat pun tak berdosa. Cuma kalau nak buat 2 ekor tu, kalau ada peluang cari biar sama muka. Kalau boleh kata mana yang saudara mara, mana yang saudara. Tuan kambing tahu. Dia tahu. Ni tengah ni abang ngah. Yang itu tu abang su tu adik dia bongsu. Dia tahu. Tu tok dia. Ini tok ki dia. Yang ni pak ngah dia. Ni pak long, dia tahu orang kambing. Orang yang bela. Jari tengok muka sama, ambil 2 ekor. Jadi nak cerita domain tu biar kena salah domain. Itulah. Okey, salah imamnya kepalanya daripada rukuk, maka luputlah rakaatnya. Nya mana pula tu? Rakaatnya. Nya makmum. Nya makmum. Jadi syarat seterusnya adalah syarat makmum lah ni. Makmum dapat rukuk dengan imam. Okay, dapat. Sebelum lagi bangkit imamnya, imam makmum tadi, imam lah, sebelum bangkit imam, sekurang-kurang rukuk dia dah dapat tamakninah.
Maksudnya kadang-kadang bila makmum tu dah pergi, dah sampai, imam rukuk ni. Makmum tadi, imam masbuk yang tadilah nak dapat rakaat kalau rukuk tadi tu. Makmum tadi rukuk. Kadang-kadang bila makmum tadi sentuh je, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Okey, biasanya macam tu tak dapat. Tak dapat. Sebab dia sampai dia mangkat. Cuma kadar mana nak kira yang dapat tamakninah tu, dapat 1 saat dengan imam tu, adakah imam gerak je terus tak dapat? Bukan. Kadang-kadang imam gerak masih lagi boleh dapat. Sebab dia kata sekurang-kurang rukuk. Sekurang-kurang rukuk berapa darjah? 135. 136 tu sekurang-kurang qiyam. 135. Ini sekurang-kurang rukuk. Walaupun imam rukuk macam ni, ketika imam bangun tu, ada berapa setengah saat ada. Nak pergi ke apa? Setengah saat ada tu. Nak pergi ke sekurang-kurang rukuk dan masuk ke sekurang-kurang berdiri. Okey. Jadi, kalau makmum tadi dapat dah Allah, ya? Imam rukuk ni, Allahu Akbar, Sami'allah. Macam dapat dah, nampak? Sebab walaupun nampak macam makmum tu sampai je imam bangkit, tapi ketika makmum tu sampai dia dapat setengah saat. Main saat-saat. Bukan suruh kira. Ini untuk faham kaedah, betul pandai-pandai lah teka. Sebab benda ni ijtihad, kena agak-agak sendiri. Mana boleh nak main tengok saat. Tengok jam laju tu. Tu. Bukan tengok gitu. Jadi macam mana? Ini kaedah. Bila dapat kaedah ni, apa? Ijtihad lah. Apa ni? Cubalah sendiri. Agak-agak sendiri. Jadi katalah dia dapat setengah saat. Dia Allahu Akbar dapat setengah saat. Lepas tu imam pun dapat setengah saat. Masih dapat. Macam dapat lah. Tapi tak puas hati. Sebab dia dapat tu tak cukup. Imam pun dah angkat kepala. Sami'allah. Ketika imam angkat Sami'allahu liman hamidah, sampai sini ada setengah saat. Maka dia dapat 1 saat. 1 saat tu dah sekurang-kurang tamakninah. Maka dapat rakaat. Walaupun nampak macam selisih, tapi dapat. Tapi macam mana nak dapat keyakinan tu, wallahualam macam mana. Tadi macam tu lah. Mungkin imam sakit pinggang, imam tua. Boleh jadi. Buatlah contoh macam mana pun. Dia pun Allahu Akbar dapat setengah saat. Imam pun Sami'allah, tak sampai lagi. Lama tamakninah dia dapat. Walaupun imam dah gerak. Gitu. Tu ada. Jeng. Maka jika terkemudian ia daripada membaca Fatihah, terkemudian maksudnya selisih dengan imam, atau imam dah bangkit dah, baru dia nak rukuk sebab dia baca Fatihah tadi, makmum masbuk tadi, hingga bangkit imamnya, kepalanya daripada rukuk, imam dah bangkit, dah sampai berdiri dah, makmum tadi tak dapat rukuk dengan imam lagi, maka luputlah rakaatnya, tak dapat rakaat. Tak dapat rakaat apa masalahnya? Tambah je lah 1 kok. Apa masalah? Tambah je lah 1. Takut sangat tak dapat rakaat. Tambah je lah 1, settle masalah. Tak habis lagi. Cukup lah tu. Kat sejam. Iyalah. Kat pukul 9 lah. Kena stop lah ni. Pukul 9 mana boleh. Nak makan nasi lagi lepas ni. Makan nasi dengan ngaji, utamakan makan nasi lagi. Pukul 8 tak masuk, tak guna juga. Makin lambat nak habis, makin slow dia punya progress. Biasa lah. Okay. Dan jika masyghul, masyghul ni apa? Dulu tengoklah cerita lama-lama kan, better masyghul. Masyghul apa pula ni? Dan jika masyghul ia dengan membaca zikir yang sunat, wajib dibaca Fatihah kadar huruf membaca zikir yang sunat yang membimbangkan dia. Dia bimbang apa nama pula ni? Atau kadar masa diamnya jika ia diam, dan hendaklah ia ijtihad pada yang demikian itu. Baca situ pun dah tahu dah payah hak. Wallahualam. Tengok ke depan ada ke tak? Ada, insya-Allah. Ingatkan dah boleh kata tak? Jangan. Belum lagi. Tapi pastinya sebelum puasa, tak rasa sekali, 2 kali, 3 kali ya. Bulan ni jugalah. Bulan Syaban juga. Allahualam. Ya Allah, susahnya nak sembahyang jemaah, nak jadi makmum susahnya. Senang aja jadi imam. Imam tak ada masalah muafiq masbuk, tak ada. Jadi imam. Berebut nak jadi imam. Sebab malah belajar aku muafiq masbuk. Senang berebut jadi imam. Bukan tolak-tolak. Mu imam tak berebut.
Sebab imam dia mana ada muafiq masbuk? Kan susah ni, panjang punyalah susah. Sebab tu kata nak jadi makmum dengan nak jadi imam, jadi makmum kena lebih alim daripada jadi imam. Makmum mesti lebih alim daripada imam. Sebab imam tak ada masbuk muafiq. Payah ngaji lama tak habis-habis lagi. Imam tak ada. Jadi kalau malah tak faham lah, susah lah, senang je jadi imam. Kita tangguh dulu, kita sambung minggu hadapan. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan surat subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Alladzina amanu wa amilus salihati. Assalamu